Saya tak tahu sejarah. Saya dilahir di zaman British. Tanah Melayu ini aman dan tentram kerana tidak mempunyai sejarah. Jadi sejarah kita yang kita dengar tadi bermula dengan nama-nama seperti Kalah ataupun Kedah, itu zaman dulu. Apabila satu bangsa mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. Satu bangsa, satu agama, tidak ada bangsa lain kecuali Melayu. Museum dunia ada manuskrip Melayu. MSS Malay manuskrip terdapat di seluruh museum dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Lisbon, termasuk di Belanda, termasuk di Moskow. Dan dia heran siapakah bangsa Melayu. Akhirnya mereka mengatakan orang Malaysia. Tidak mungkin, dia kata. Bangsa ini bangsa yang paling maju ketika itu. Tak mungkin Malaysia yang mundur itu. Dan apabila dia selidiki, menang Malay manuskrip itu ialah merujuk pada orang Melayu yang sekarang bernama Malaysia. Berdasarkan bukti ini, maksudnya betullah Kalah yang disebut dalam manuskrip catatan Asyubani, catatan Assyria oleh Shalmansur I pada 1300 BCE itu adalah Kedah. Perkataan Kalah itu adalah Kedah. Kerana besi Kedah adalah besi terbaik. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas tentang negara Melayu, negara tetangga kita ini yang selalu membanggakan sejarah-sejarah yang katanya menurut mereka adalah sejarah dari Melayu Malaysia. Tadi beberapa video sudah kita lihat beberapa profesor yang selama ini membanggakan sejarah-sejarahnya. Namun dalam video ini bagaimana mereka dipermalukan oleh mantan Perdana Menteri yang sangat fenomenal. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Wow, hari ini baru kita tahu. Saya sekarang baru tahu. Rupanya pedang Rasulullah besi itu datangnya daripada Kedah. Patut orang Kedah sebelah kita ni semua legend-legend berani semua. Selepas Tun ada pula Sanusi sekarang ni. Patut berani-berani. Tahniah pada orang Kedah. Dan kegemilangan Melayu, kerajaan Melayu itu seluruh kebanyakan rakyat Malaysia tahu bermulanya daripada kerajaan Melayu Melaka, Tun. Daripada pelayar ataupun pengelilingi dunia yang dipanggil nama Panglima Awang, sama ada betul ataupun tidak, wallahu alam, profesor boleh betulkan nanti. Dengan adanya pula Hang Tuah bersaudara, hebatnya zaman Melaka ini. Pusat perdagangan terbesar ketika itu pun kerajaan Melayu Melaka, Tun. Saya ni orang baru. Saya tak tahu sejarah. Saya dilahir di zaman British. Saya membesar pun di zaman British. Dan di zaman British, mereka memberitahu kepada kita semua, orang Melayu, bahawa tanah Melayu ini aman dan tentram kerana tidak mempunyai sejarah. Kita tak ada sejarah. Tak ada memusuh-musuh, tak ada tunjuk perasaan dan lain-lain. Dan memang pun benar, semasa saya kecil, di zaman dijajah oleh British, negeri-negeri Melayu yang baki-baki yang ada memang pun amat selesa kerana diperintah oleh British.
Orang Melayu ni nak cari yang mudah. Dia tak suka yang susah. Sebab itu apabila British ambil 4 buah negeri dan bagi negeri itu kepada Siam, iaitu Thailand, tak ada siapa pun protes. Tak ada gerakan anti-British ataupun ada rusuhan dan sebagainya. Orang Melayu pada masa itu pun suka berpecah belah. Walaupun tanah Melayu ini adalah tanah milik orang Melayu, tetapi mereka mendirikan kerajaan-kerajaan negeri yang kecil-kecil belaka dan tidak boleh mempertahankan diri mereka. Apabila British datang, British berasa senang kerana orang Melayu tidak bersatu melawan dengan British. Tidak seperti di di sebelah Indonesia, orang Aceh mereka memberontak lawan dengan Belanda. Tetapi di Malaysia kita kalah dengan Portugis, okeylah, ambil lah Melaka. Lepas itu kita kalah 4 buah negeri di selatan Thai pun kita tak memberontak, okeylah. Kami negeri masih ada, Kedah masih ada, Perlis masih ada, Kelantan, Terengganu, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, semua ni masih ada. Jadi 4 negeri hilang, itu masalah mereka lah. Kita hidup senang lenang, hidup mudah, semuanya mudah, tak payah nak mentadbir negara pun. Kita serah bulat-bulat kepada British. Sehingga ada pendapat bahawa orang Melayu tak mungkin memerintah negeri mereka pun. Itu sikap dan pendirian orang Melayu di zaman British menakluk negeri-negeri Melayu. Pada masa itu pun kita dah hilang bukan saja 4 buah negeri di selatan Thailand, di utara Kedah dan Perlis dan Kelantan, tetapi kita juga hilang Kepulauan Riau, Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga ini dimiliki oleh negeri Johor, tapi dia ditawan oleh Belanda dan kita tak protes, tak kata apa, okeylah. Kita apa nak peduli, itu dia orang duduk bawah Belanda, kita masih Johor, kita Johor, orang Johor lah. Sejarah ini berulang sepanjang masa. Setelah kita mencapai kemerdekaan pun, kita tak segan-segan mencantas Pulau Singapura untuk dijadikan sebuah negara Cina yang dimiliki oleh orang Cina. Tetapi Singapura itu adalah milik negeri Johor. Tak ada protes, tak ada negeri yang protes. Sekarang ini saya nampak, saya bagi pendapat bahawa dalam jangka masa 10 tahun saja, 2 kali pilihan raya, tak ada lagi tanah Melayu. Sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi. Kenapa dia akan tamat? Kerana dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu sudah tidak ada kuasa di tanah Melayu. Tanah Melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain, kaum pendatang. Dan mereka pula akan tukar nama tanah Melayu ini menjadi negara berbilang kaum, Malaysia. Adalah juga bunyi-bunyi macam Melayu, tapi Malaysia lah. Dan Malaysia ini bukan kepunyaan orang Melayu, tapi tak apalah, kita tak usah berkacau lah, biar lah. Kita macam kita saja.
Apa dia macam kita? Kita jadi orang miskin, pengemis, minta sana minta sini, harap kerajaan bagilah. Kita orang Melayu miskin kena dapat duit daripada kerajaan secara percuma. Tak payah kita nak memberontak, nak pertahankan negara kita. Itu sikap yang ada kepada kita. Sebab itu saya berpendapat, selepas 2 pilihan raya, kita akan hilang tanah Melayu. Kita akan ada hanya Malaysia yang dimiliki oleh 3 kaum yang besar. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Bila kita kata dia dimiliki oleh 3 kaum, itu kenyataan secara mulut saja. Sebenarnya di antara 3 kaum ini besar kemungkinan satu kaum yang akan memerintah, kerana mereka ini kaya, rajin, kuat dan mempunyai semangat perpaduan mereka yang cukup kuat. Hari ini pun kita lihat mereka sudah menjadi lebih kuat daripada kaum-kaum yang lain. Jadi sejarah kita yang kita dengar tadi bermula dengan nama-nama seperti Kalah ataupun Kedah, itu zaman dulu. Apabila satu bangsa mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Sebab itu dia sebut di zaman dulu, macam-macam orang Melayu boleh buat apa saja. Tapi itu pengakuan bahawa sekarang ini orang Melayu tak boleh buat. Sehingga nak pertahankan negara kita ini bukan dengan nyawa kita dah, dengan mengundi. Itu pun kita tak mampu nampak. Saya realis. Saya pegang kepada kenyataan. Saya tak fikir berkenaan dengan glamour, cerita dulu kala apa semua. Ya, kita perlu tahu apa yang berlaku dulu kala, kalau dianya menjadi satu pengajaran kepada kita. Tetapi kita nak seronokkan diri kita saja.